Okey, kita kembali lagi ke video saya. Okey, kita masih berada dalam bab 1, tingkatan 4. Okey, persamaan dan juga fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sore ini kita akan masuk ke bahagian yang ke-7, iaitu kita nak melakarkan graf fungsi kuadratik. Okey, jadi saya harap awak bersabarlah sikit. Okey, awak tenang, belajar video slow-slow, supaya kita akan dapat satu bentuk pembelajaran yang bermakna. Okey, untuk belajar, sila subscribe video saya. Sebab saya akan terus menghasilkan video-video yang bersifat akademik untuk membantu awak menghadapi peperiksaan. Okey, jom kita tengok macam mana nak melakarkan bentuk graf. Alright, jom. Okey, kita masuk ke bahagian yang ke-7 dalam bab 1, iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Okey, so kita dah belajar semua cara-cara untuk menentukan bentuk, pengaruh nombor-nombor tu dalam bentuk graf, dan juga kita nak mencari punca. Okey, last kali kita akan belajar melakarkan graf. Okey, ini melakar means bila kita nak lakar tu tak perlu terlalu detail. Okey, bukan lukis, lakar je. Okey, ada berapa? 4 langkah yang kita perlukan untuk melakarkan graf fungsi kuadratik. Yang pertama, kita mesti menentukan nilai A dulu. Okey, kita ulang balik. Kalau A tu lebih besar daripada kosong, okey, A yang bernombor positif, grafnya bentuk senyum. Kalau A kurang daripada kosong, okey, nombornya bernilai negatif, grafnya bentuk N. Yang kedua, nilai B, okey, paksi simetrinya berada di sebelah mana? Okey, kalau untuk graf yang senyum, A lebih besar daripada kosong, graf senyum. So, dia punya paksi simetri, kalau B-nya lebih besar daripada kosong, paksinya berada di sebelah kiri paksi Y. Kalau B-nya lebih besar daripada kosong, dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, kalau B sama dengan kosong, paksinya berada di tengah-tengah ataupun berada pada paksi Y. Okey, begitu juga kalau A lebih kecil daripada kosong, untuk graf yang bentuk masam macam ni, B lebih besar daripada kosong, dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. B, silap. Okey, ni lebih kecil. Okey, semua silap. Lebih kecil. Kalau B lebih kecil daripada kosong, okey, dia berada pada sebelah kiri paksi Y, dan jika B sama dengan kosong, dia berada pada tengah-tengah. Okey, tengah iaitu pada paksi Y. Okey, kemudian nilai C pula. Nilai C ni ialah nilai bagi pintasan Y. Okey, dan last sekali kita kena cari punca persamaan. Okey, contoh lakarkan graf. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, yang pertama kita nak menentukan nilai A ni. Okey, buat step by step. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Nak mencari nilai A. Okey, yang pertama tengok. A depan ni tak ada nombor, bermaksud dia nombor 1. Okey, dia nombor positif. So, kat sini A lebih besar daripada kosong, grafnya bentuk U. Okey, yang kedua, okey, nilai B. Okey, tengok nilai B. Okey, nilai B ni ialah bernilai negatif. Okey, kalau bentuk graf U, tengok atas tadi balik, bentuk graf ni, bentuk U, ni U, ini N. Okey, untuk graf U, okey, kalau B-nya lebih kecil daripada kosong. Macam mana saya tahu B lebih kecil daripada kosong? Sebab nombornya bernilai negatif. So, dia punya paksi simetrinya berada di sebelah kanan. Okey, paksi simetrinya berada di sebelah kanan. Okey, kemudian nilai C. Okey, C sama dengan berapa? Tengok nombor belakang ni. Okey, C-nya ialah 3. Okey, dan yang keempat, kita nak mencari punca. Okay, nak mencari punca, kita kena menggunakan kalkulator. Okey, mod 3 kali 1 kanan 2. Okey, masukkan nilai-nilai nombor ni ke dalam kalkulator. A tadi berapa?
1 sama dengan B sama dengan berapa ni tengah-tengah? Negatif 4 sama dengan C sama dengan berapa sini? 3 sama dengan, jawapannya ialah X sama dengan 3 yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 1. X sama dengan 1. Jadi kita dah dapat keempat-empat langkah untuk melakar graf fungsi. So, bila kita nak lakarkan graf fungsi, kita tahu dah paksi simetri berada di sebelah kanan graf bentuk U. Yang pertama kita buat bentuk paksi X dan paksi Y macam ni. Ni paksi Y, ni paksi X. So, sebab dia fx kat sini, so kita tulis kat sini pun tulis fx. So, bentuk U, dia berada di sebelah kanan paksi Y. Dia akan bentuk macam ni. So dia kata perlintasan Y yang ketiga ni, sini ialah nombor 3. Puncanya kat sini untuk graf yang melintasi paksi X ada 3, ada 1. So jangan terbalik. So sini nombor kecil, nombor 1, ni nombor 3. So dah siap kita melakarkan graf yang pertama. Tengok pula untuk soalan yang kedua, iaitu fx sama dengan negatif x2 tambah 2x tambah 15. Yang pertama, langkah pertama, tengok depan A nombor negatif, automatik bila A negatif, A lebih kecil daripada kosong, dia punya grafnya bentuk masam. Yang kedua, tengok B, paksi simetri. Bila graf bentuk masam, B nya sekarang positif lebih besar daripada kosong. So ulang balik ke atas ni, kalau graf bentuk masam, B lebih besar daripada kosong, so dia punya paksi simetri pun berada di sebelah kanan. Yang ketiga, pintasan Y. Ini pintasan Y di sebelah belakang. C sama dengan 15. Yang keempat, punca macam biasa kita kena gunakan kalkulator. A nya berapa sini? Kalau tertulis bermaksud negatif 1 sama dengan B berapa? 2 sama dengan C berapa? 15 sama dengan, jawapannya X sama dengan negatif 3. Lagi satu, X sama dengan 5. X sama dengan 5. Kat sini ada dua punca, satu sebelah negatif, satu sebelah positif, dan paksi simetri berada di sebelah kanan. So bila nak lakarkan graf, kita gariskan. So inilah paksi X, inilah fx. So bentuk U, kemudian sebelah negatif 3, 5. So kita kena buat macam ni. Gitu. So kat sini sebelah kiri ialah puncanya negatif 3, sebelah kanannya ialah 5, dan pintasan Y ni berapa? 15. So kat sini 15. Cuba cek balik, betul tak? Bentuk masam. Dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan. Maknanya kat sinilah dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan. Dan puncanya negatif 3 dan 5. Yang terakhir, fx x kuasa 2 tambah 1. Sama juga ikut step. Nombor 1, A tengok nombor depan, kalau tulis, bermaksud di nombor 1, A lebih besar daripada kosong. So grafnya bentuk U, bentuk senyum. Nombor 2, nilai B nya berapa? B tak ada di tengah-tengah, tak ada huruf S langsung. So B sama dengan kosong. So dia berada di tengah. Tak kira bentuk N ke bentuk U ke, senyum masam, kalau tak ada nilai di tengah-tengah, automatik dia berada di paksi Y. Nombor 3, berapa dia punya pintasan Y? Tengok sini, C sama dengan 1. So kat sini, bila bentuk graf macam ni, dia tidak ada punca. Tak percaya, kita boleh test tengok. Dia ada punca tak? A 1, B tadi tak ada, kosong. C berapa?
1. Okey. Dia tak ada punca. So, bila awak jumpa persamaan fungsi kuadratik X kuasa 2 tambah 1, okay, dia tak ada nilai B atau B nya kosong, automatik dia tidak ada punca. Okay, automatik sama ada dia grafnya bentuk senyum ataupun bentuk masam. Okay, so bila kita lukis balik, okay, nak lakarkan balik dia punya graf fungsi. Okay, so inilah paksi X, inilah paksi Fx, suatu paksi Y. So bentuk U dan dia memintas nombor 1. So dia akan jadi macam ni saja. So ni nombor 1. Okay, very simple. Okay, kita dah siap menjawab contoh soalan melakarkan graf. So pelajar boleh cuba menjawab praktis sendiri 1.1G dalam buku teks muka surat 25. Soalan nombor 1 AC dan soalan nombor 2 AC. Okey, dah tamat bab 1. Okey, sekian. Terima kasih.